Aspirasi 10.1. Seperti biasa, Yati akan mulakan rancangan aspirasi dengan forensik keluarga ataupun persona di Zara bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Dan tajuk hari ini ialah tentang sexual masochism disorder. Apa agaknya nak disampaikan Ustaz? Kita sebentar lagi nantikan, dan untuk anda pagi kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Johor masih menunggu laporan terperinci daripada pihak Agensi Angkasa Malaysia MAISA berhubung dakwaan 4 buah negeri termasuk Johor dikenalpasti oleh agensi berkenaan sebagai lokasi pembuangan sisa toksik haram. Sehubungan itu, pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata siasatan secara terperinci dan menyeluruh bakal dilakukan sebaik laporan berkenaan diterima. Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas mengenai laporan sebuah akhbar yang menyatakan bahawa MAISA telah mengenalpasti 4 buah negeri iaitu Selangor, Johor, Pahang dan Perak mempunyai banyak kawasan yang dijadikan sebagai tempat buangan sisa toksik haram. Angkatan Pertahanan Awam APM Malaysia akan menimbangkan cadangan menubuhkan Majlis Pegawai Kehormat dan Bersekutu. Menurut Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Roslan Wahab, penubuhan majlis berkenaan dilihat akan menjadi platform terbaik bagi mengumpul idea, pengalaman, kepakaran dan pengetahuan daripada golongan profesional untuk memantapkan lagi peranan agensi tersebut dalam membantu masyarakat menghadapi bencana. Beliau bercakap demikian ketika ditemui pihak media pada majlis penutup seminar Pegawai Kehormat dan Bersekutu APM di Melaka. Ketika ditanya mengenai jumlah permohonan sebagai Pegawai Kehormat dan Bersekutu ketika ini, jelas Datuk Roslan, APM banyak menerimanya daripada mereka yang berminat dalam memberi semangat dan hikmat bakti kepada masyarakat, terutama ketika bencana berlaku. Akhir sekali, Universiti Malaysia Pahang atau UMP menandatangani memorandum perjanjian MOA dengan unit peneraju agenda Bumi Putera teraju bagi membantu golongan B40 meningkatkan lagi pendapatan menerusi aktiviti pertanian. Timbalan Naib Chancellor Haliwal Pelajar dan Alumni yang menjalankan fungsi Naib Chancellor UMP Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin menandatangani MOA berkenaan mewakili UMP, manakala teraju pula diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Silmi Abdul Rahman. Sementara itu, UMP dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa MOA tersebut melibatkan pelaksanaan program dana pembangunan usahawan Bumi Putera yang membuka peluang kepada golongan itu menerusi penanaman seperti cili dan terung. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 13 Januari dalam tahun 1986, kursus Muzakarah Kesedaran Islam telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad bertempat di Pusat Islam Kuala Lumpur. Kursus yang diadakan pada 3 hingga 6 Januari 1986 merupakan anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM. Para peserta kursus terdiri daripada pegawai-pegawai takbir, ahli-ahli profesional, pegawai polis dan pegawai dari jabatan kerajaan. Tujuan kursus ini diadakan adalah untuk memberi jawapan kepada masalah dan isu berkaitan Islam di samping mencari jalan penyelesaian yang terancang dan teratur supaya dapat diterapkan nilai kasih sayang rakyat kepada agama dan negara. Perdana Menteri menegaskan bahawa betapa pentingnya penerapan Islam dalam pentadbiran kerajaan. Beliau turut menyeru agar semua kaki tangan kerajaan mahupun swasta supaya mengamalkan nilai-nilai murni dan baik demi mewujudkan negara kuat dan kukuh dengan penduduk yang bersatu padu dan bahagia. Kutipan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ayo
ayuh keluarga Malaysia. Kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 31 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. Ikim, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus semangat cinta Rasul di IKIM. Dan waktu ini kembali bersama saya Nurhayati Paradi untuk perkongsian kita menerusi aspirasi 10.1 untuk tanggal 25 Oktober 2021. Alhamdulillah, selamat melayari pagi anda. Saya doakan semoga semua sahabat pendengar Radio IKIM, tak kira apa platform pun yang anda gunakan, Allah kurniakan kesejahteraan dan keberkatan dalam kehidupan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi yang baru selesai tugasan untuk Warna Pagi, Hazwan dan juga Sufian Amrin. Terima kasih pada mereka dan juga penerbit mereka, Puan Hajah Mazlina Ismail. Dan untuk anda rakan pendengar, untuk bersama dengan Yati, bakal kita kongsikan kejap lagi untuk pertemuan kita hari Isnin. Pastinya ramai nanti untuk bersama menerusi perkongsian pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini menarik. Ustaz nak bawakan kita satu tajuk mungkin agak sensitif, tapi ini berlaku dalam masyarakat kita. Untuk sama-sama kita ambil cakna, untuk sama-sama kita menjadi orang yang prihatin dan tahu kewujudan satu perkara. Tapi yang paling penting lagi, bagaimana untuk mengawal, bagaimana nak mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan ni tentang sexual masochism disorder. Apakah itu? Kejap lagi kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk perkongsiannya, merupakan pengasas psikologi teori Imam Al-Ghazali dan juga pengamal undang-undang syariah. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan pastinya juga secara langsung kami bawakan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebelum kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad, jom kita dengarkan Vokal Mili featuring Saujana menerusi satu, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nurhayati Paradi. Satu Tuhan Maha Agung yang kita sembah sehari-hari, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Tuhan kepada seluruh alam. Segalanya yang menjadikan langit dan bumi, yang memberi rahmat, yang memberi berkat pada hambanya yang bertakwa. Andai sakit, mohon pada rajinlah sembahyang. Sayang Allah, sayang ibu bapa, moga nanti jadi anak soleh yang berjaya.
kembali bersama anda dalam Karnival Buku Ilmiah 4.0 Anjuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian. Membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60% serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-576-9540. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda. Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat. Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah. Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka. Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta. Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian. Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian khusus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam Siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Wah, Ma, dah siap rumah kamu. Cepatnya, Ma, oi. Mestilah. Kan aku dah khabar itu. Aku buat rumah dengan Banglo IBS. Masa promosi Merdeka yang lepas. Alah, melepaslah aku. Dah lah rumah lawa, kemas. Cepat siap pula tu. Masuk rumah tinggal cuci kaki je. Ya. Tapi, tak usahlah kamu risau. Sebab dengarnya kali ni, dia datang lagi dengan promosi akhir tahun. Kali ni, kamu tunggu apa lagi? Lekaslah, nanti melepas lagi. Okeylah, aku kena telefon sekarang. Takkan rumah kamu je lawa, aku pun nak juga. Banglo IBS menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya lebih indah, berbaloi dan selesa. Kini, kami menawarkan promosi Year End Sale Banglo IBS 2021 dengan reka bentuk rumah antaranya Sumaya, Cempaka, Tulip, Alisha dan Melo yang pastinya sangat cantik dan menarik. Bukan itu saja, Banglo IBS juga memberikan hadiah-hadiah yang menarik kepada semua pelanggan. Antaranya tabletop 8 kaki panjang, 1 unit water heater, lampu dan kipas, pintu bifol untuk bilik air, cornice shielding di ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga, perjanjian pembinaan serta perlindungan takaful rumah dan perabot selama 1 tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-11-3404 atau 011-1310-7086. Anda juga boleh layari Facebook dan YouTube kami @Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Radio IKIM
20 tahun membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 31 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menutup keaiban hamba yang lain, melainkan Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah waktu ini bersiaran bersama Yati dan juga kita bersama menerusi rancangan Pesona Dizara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz punya latar belakang tu lain macam Ustaz. Ya Allah. Untuk rakan-rakan pendengar nak tahu, nak tengok latar belakang Ustaz saja nak cuci mata kan sambil-sambil ni kan. Anda boleh pergi ke FB IKIM FM, YouTube channel IKIM ataupun FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin sendiri untuk menyaksikan kat mana Ustaz ni sebenarnya. Tapinya itu tak penting. Tak penting sebab apa? Rasa jealous. Kita ada perkongsian bersama dengan Ustaz hari ni. InsyaAllah Ustaz nak kongsikan kita satu perkongsian yang sangat menarik untuk kita semua lah Ustaz kan. Untuk ambil tahu, minta maaf kita kena juga membahaskan tentang ini kerana ianya berlaku dalam masyarakat kita. Tajuk hari ini tentang forensik keluarga, sexual masochism disorder. Ustaz, apa tu Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wala. Dan dirahmati Allah, diberkati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan pagi berbahagia ini. Kita masih lagi bersama dalam Pesona Dizara dan mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat kepada kita insya-Allah. So green screen saya pun nampak macam real dia green screen dia tu sangat aktif. Dia bergerak Ustaz. Allahu Akbar. Dia bergerak. Okey. Ini pun kakak tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Pagi ni kita nak bincang mengenai apa yang dipanggil sebagai sexual masochism disorder, iaitu satu keadaan satu orang yang ini kita cerita macam mana DJKI tersebut, walaupun agak macam pelik sikit, tapi sebab dia adalah gangguan kesihatan mental, kita kena bincang. Okey, supaya kita ada awareness ataupun kesedaran sebab benda-benda berkaitan dengan kesihatan mental ni, kalau kita tidak ada kesedaran, takut-takut kita telah mula melangkah kepada gangguan kesihatan mental, tapi kita tak perasan. Dan kalau benda itu berterusan, takut-takut kita daripada gangguan kesihatan mental, dia bertukar menjadi penyakit mental. Mana idapan penyakit mental. Itu yang bila ada simptom-simptom yang kita maknanya dapat lihat, dapat bincangkan dan kita dapat tahu, dengan sendirinya insya-Allah kita boleh jaga diri kita, keluarga kita dan orang sekeliling kita. Okey, sebelum kita cerita mengenai sexual masochism disorder ni, saya nak cerita dulu konsep. Biar kita mudah faham. Okey, dalam pengurusan emosi, mengikut Imam Al-Ghazali, dalam pengurusan emosi, manusia ni dia ada dua dimensi emosi dia. Okay, satu, apa yang dia tunjuk, apa yang dia show, apa yang ditunjukkan. Okay?
satu lagi, apa yang dia perlu, apa yang dia needs, apa yang dia suka. Sebagai contoh, saya nak tanya DJ Kak Yati sebagai wakil kepada seluruh para pendengar sekalian kan. Okey. DJ Kak Yati, kalau pergi ke mana-mana, suka tak mengajak orang? Maksudnya, jomlah kita ke sini. Jomlah. Suka tak? Suka, lagi ramai lagi seronok. Lagi ramai, lagi seronok kan. Tapi kalau orang mengajak DJ Kak Yati suka nak ikut tak? Cakap, DJ Yati, jom kita pergi sini, suka nak ikut tak? Suka. Kalau tempat tu best lah Ustaz. Suka juga. Kalau biasa-biasa? Tempat biasa-biasa tengoklah Ustaz apa benda, tapi selalunya saya akan ikut sebab nak jaga hati Ustaz. Okey. Daripada maknanya apa yang DJ Kak Yati ceritakan, ini untuk kita konsep faham. Maknanya emosi dipanggil penyertaan, suka menyertai. DJ Kak Yati tunjuk, dia sudah tunjuk agak tinggi sebab suka ngajak orang. Jom ke sini, suka mengajak orang. Dan perlu maknanya suka tak orang mengajak ke satu tempat, maknanya tidak berapa tinggi. Maksudnya apa? Okey, tempat best saya ikut. Mungkin tak, mungkin ikutlah sebab dah jaga hati orang, mungkin tidak kan. Maknanya perlu tu sederhana kita panggil. Perlu sederhana. Jadi maknanya kadang-kadang ada orang DJ Kak Yati emosi pengembangan maknanya dia suka mengajak orang. Jom bagi sini. Tetapi orang ajak dia tak belum tentu dia menyertai. Ada jenis orang macam DJ Kak Yati pernah jumpa tak orang macam ni? Pernah jumpa tak? Pernah. Pernah kan? Maksudnya dia mengajak orang tapi orang ajak dia belum tentu dia ikut. Kan? Maksudnya apa? Emosi tunjuk dia tinggi daripada sudut penyertaan kita panggil dan emosi perlu dia rendah. Okey. Pagi ini untuk kita kongsikan mengenai tajuk kita sexual masochism disorder ni, kita akan kaji 3 bentuk emosi. Okey. 3 bentuk emosi. Yang pertama salinkan dulu, dipanggil emosi keakuan kita panggil dipanggil emosi keakuan. Yang keduanya emosi kawalan. Yang ketiganya adalah emosi cabaran. Okey. 3 emosi ni. Saya nak kongsikan dulu. Ini sebelum kita pergi pada perkara kita bincang ni, kita kena faham dulu Okey, emosi keakuan ni biasanya orang yang ada tunjuk emosi keakuan. Dia tunjuk mana show. Jadi emosi ada 2 dimensi, satu tunjuk, satu perlu. Okey, kita akan kaji 3 emosi. Maknanya emosi keakuan, emosi kawalan dan emosi cabaran. Orang kalau dia suka emosi tunjuk show, dia suka show, tunjuk keakuan, biasanya mulut dia straightforward. Mulut dia akan cakap je, dia tak kasi simpan. Maksudnya aku cakap. Orang dengar pedih ke tak pedih itu urusan orang lain. Tapi aku nak cakap benda ni. Itu emosi keakuan kita panggil Kalau dalam bahasa orang lama-lama tu kita kata panggil mulut longkang lah mulut tak berinsurans, mulut longkang. Dia nak cakap, dia cakap je. Dia bukan kira pun hati orang ke apa ke, dia cakap je. Kita nak tanya Kak Yati. Kak Yati agak-agak emosi keakuan tunjuk tinggi tak? Tak nak lah Ustaz sebab mulut longkang kan. Tak tinggi. Tak nak kan? Maksudnya emosi keakuan DJ Kak Yati tunjuk rendah. Okey. Emosi kedua, emosi kawalan. Okey. Ada orang yang suka tunjuk kawal tinggi. Bila dia tunjuk kawal tinggi, dia akan cuba memastikan semua benda dalam kawalan dia. Semua benda dalam kawalan dia. Tapi kalau orang emosi tunjuk kawal dia rendah, dia mudah delegate ataupun nak bagi tugasan. Dia mudah percaya kat orang untuk buat tugasan-tugasan. Kalau orang yang emosi kawal tinggi, dia tunjuk tinggi maksudnya dia susah nak bagi orang untuk buat tu benda. Dia susah nak percaya kat orang. Maknanya tu kadang-kadang semua benda dia nak buat sendiri. Tu kadang-kadang penat ataupun kita panggil mungkin maknanya terlalu kontrol satu benda tu dia tak percaya ke Ustaz? Tak percaya orang buat ke macam mana? Maknanya susah nak lepaskan untuk orang percaya, maknanya untuk orang lain buat. Mana dia nak biar dalam kawalan dia dan perhatian dia. Kadang-kadang orang yang tinggi emosi kawalan kalau tunjuk ni, dia mudah jadi micromanage.
Semua benda dia nak manage, nak tahu. Benda kecil-kecil pun nak tahu. Kadang-kadang memenatkan dia dan memenatkan orang lain. Okey, yang ketiganya iaitu cabaran. Orang yang emosi cabaran dia tinggi, yang tunjuk tinggi kan. Dia suka buat benda-benda yang menyusahkan dia. Dia rasa feel good buat benda-benda menyusahkan dia. Benda pelik-pelik tu dia suka buat. Benda orang lain tak suka buat, susah pada orang, dia nak buat. Itu emosi tunjuk cabaran tinggi. Saya tahu Ustaz kat mana Ustaz? Maknanya emosi tunjuk cabaran tinggi. Ini maknanya benda pertama yang kita kena faham, 3 emosi ni kita panggil emosi keakuan, kemudian emosi kawalan dan emosi cabaran yang tunjuk tinggi. Okey. Untuk kita faham tajuk pada hari ini, kita akan tengok dimensi perlu pula. Untuk itu kita boleh ingat sebentar, insyaAllah. Yang tadi tu tunjuk, lepas ni kita belajar untuk yang perlu. Untuk anda rakan pendengar, nota-nota ni kena catat supaya kita tak terlepas mana-mana. Jadinya untuk rakan-rakan pendengar yang sedang ikuti saat ini, tuliskan nota tersebut di ruangan komen dan juga tekan butang share untuk kita sama-sama berkongsi ilmu yang sangat baik untuk sama-sama kita mengenal emosi masing-masing. Ada 3 emosi tadi tu, 3 bentuk emosi. Lepas ni Ustaz akan sambung banyak lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Semasa Radio IKIM mula bersiaran pada tahun 2001, Malaysia baru saja beberapa tahun melangkah masuk ke era teknologi maklumat dan komunikasi. Bagi membincangkan isu-isu berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi dari perspektif Islam, rancangan IKIM.com telah bersiaran semenjak awal penubuhan Radio IKIM lagi. Rancangan ini ke udara pada setiap hari Selasa, Khamis dan Sabtu pada pukul 10.30 pagi antara tahun 2001 sehingga 2007. Antara konsep yang dipelopori menerusi rancangan ini ialah konsep tekno-da'i, iaitu golongan pendakwah yang memanfaatkan teknologi bagi tujuan menyampaikan mesej berkenaan amar makruf nahi mungkar. Walaupun kini rancangan ini tidak lagi bersiaran di Radio IKIM, namun bagi pendengar-pendengar setia Radio IKIM semenjak awal penubuhan,
Pastinya ikim.com merupakan antara rancangan yang terus diingati. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Dan Ustaz hari ini bersama dengan kita bawakan tajuk tentang forensik keluarga, exorcism disorder untuk sama-sama kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar. Masya Allah, awal-awal tadi Ustaz dah kongsikan kita ada 3 elemen yang penting. Sebelum kita nak pada tajuk kita tentang forensik keluarga tersebut, Ustaz kongsikan dengan 3 bentuk emosi. Emosi keakuan, emosi kawalan dan juga emosi cabaran. Kita sambung Ustaz untuk perkongsian kita, silakan. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Okey, kita dah kongsikan mengenai emosi manusia, dia ada 2 dimensi. Kita maknanya ada 2 dimensi, iaitu apa yang kita tunjuk dan apa yang kita perlu. Emosi ni banyak, emosi banyak, tapi saya nak sentuh 3 jenis emosi. Keakuan kita panggil, kemudian emosi kawalan dan juga emosi cabaran. Ada orang yang suka tunjuk the show keakuan, maknanya dia cakap straightforward je, mulut longkang, mana tak ada insurans, dia nak cakap, dia tak kira perasaan orang lain. Okey, ataupun dia suka kawal, terlalu micromanage, maknanya emosi kawal dia tinggi, ataupun yang ketiganya cabaran tinggi, dia suka buat benda yang maknanya orang rasa susah tapi dia rasa tak susah, dia the positive way. Orang macam ni kalau kita jumpa, dia tak susah buat benda susah, jadi kalau kita nak minta tolong dia buat benda-benda susah ke apa semua, dia rasa okey je, sebab emosi cabaran dia maknanya tunjuk cabaran tu tinggi. Okey, sekarang kita bincang dimensi kedua sebelum kita masuk tajuk kita. Dimensi kedua adalah perlu. Daripada ketiga-tiga emosi ini, ada orang yang perlu keakuan tinggi. Maknanya, dia suka orang maki dia. Dia suka orang ngata dia. Kita mungkin tak boleh nak terima, ada ke? Ada. Dia suka orang cabar dia, Ustaz. Tak, cabar lain. Maknanya ini keakuan dulu. Dia suka orang kata dia suka orang marah dia. Kalau orang marah dia rasa sentuhan kasih sayang. Ada orang jenis macam ini. Kita rasa pelik. Ada orang suka marah? Ada. Kalau maknanya, walaupun dah ada respon spontan macam tak suka, tapi dia suka orang marah dia. Marah tu dia jadi macam, dapat perhatian. Kalau marah dapat perhatian. Ini yang kadang-kadang, ada orang yang pekerja-pekerja, lama tak jumpa bos, contoh, dia akan buat silap untuk bos marah dia. Mana untuk dapat perhatian kan. Maknanya ada orang jenis macam ini. Maknanya emosi keakuan dia agak tinggi. DJ Kak Atif pernah jumpa tak dalam kehidupan DJ Kak Atif? Ada tak orang macam ini? Ada. Dia suka untuk dia memang saja cik pasal kan? Untuk orang marah dia. Untuk marah dia. Dan orang marah dia feel good tau. Dia rasa macam orang marah dia, orang ambil perhatian kat dia sebenarnya. Ini dia panggil emosi perlu keakuan tinggi. Okey, emosi kawal tinggi. Ada orang yang kalau dia orang tak ada direction dekat dia, maknanya dia takkan boleh buat apa-apa. Dia kena orang bagi direction dekat dia. Ini yang disebut sebagai tukul dan pahat. Maksudnya orang suruh baru buat. Dia suka untuk maknanya biarkan orang kontrol diri dia. Dia suka nak buat apa dia tak boleh fikir sendiri. Ada orang, saya pernah jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, saya ni isteri saya suka kalau isteri saya suruh apa-apa, Ustaz. Dia suka, maknanya emosi perlu kawal tinggi. Tapi isteri dia pula, emosi tunjuk kawal rendah. Jadi isteri dia tak suka nak suruh-suruh. Dia kata, abang fikir, pandai suami, fahamlah tugas dia. Tapi dia tak. Dia suka. Dia kata, isteri saya kalau minta saya tolong kemas rumah, saya kemas dia pagi siang malam. Tapi dia tunggu-tunggu untuk isteri tu suruh dia. Kan? Ada orang jenis macam ni. Dia cakap, Haji pernah tak jumpa orang macam ni? Kalau tak dia suruh, dia tak pandai buat kerja sendiri. Dia memang kena suruh-suruh. Ya. Okay. Dan ada orang yang emosi perlu cabaran tinggi. Perlu cabaran tinggi ni, dia jadi shock tengok orang yang macam pada dia brutal. Makin bahaya orang tu buat benda, pada dia makin brutal. Makin brutal tu macam makin handsome lah, makin macam orang tu buat benda-benda bahaya, dia rasa macam inilah maknanya pelindung sebenar bagi diri dia. Dia suka. Itu maknanya dia perlu cabaran tinggi. Dia suka benda-benda yang orang tunjukkan cabaran kat dia. Okey? Orang macam ni ada.
Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kalau kita sekarang ni kita refleksi diri kita. Okey? Kalau kita ni jenis orang macam gitu, dia ada positive way, ada negative way. Kan? Kadang-kadang positive way dia, maksudnya kita akan jadi orang yang taat. Kena marah pun tak kisah. Kan? Maknanya kena marah pun tak kisah. Maknanya orang suruh-suruh pun tak kisah. Macam dah suka satu bos yang macam macam tu kan, dia suka. macam dia suka. Kalau macam bos tu lembut, dah makan ke? Geli aku kan. Dia suka macam maknanya dia perlu cabaran kan. Itu positive way. Ada orang yang positive way. Kalau negative way dia, orang macam ini kadang-kadang dia suka diri dia dibuli. Dia suka diri dia dibuli. Dia akan terpengaruh dengan apa yang kita sebut sebagai pengaruh tidak wajar. Sebab itu kadang-kadang kita tengok kenapa ada orang yang masuk kumpulan geng kongsi gelap. Dia kena potong jari pun tak apa. Sebab apa? Dia emosi perlu tiga-tiga ni tinggi. Dia akan maknanya serve diri dia kepada orang yang memang maki dia, marah dia. Begitu juga kontrol dia dan juga maknanya orang tu tunjukkan macam kegagahan dia akan tunduk orang jadi macam ni. Kan? Kita pelik. Kenapa ada orang ikut orang kongsi gelap? Rela nak mati dengan ketua kongsi gelap. Kenapa? Sebab emosi tiga-tiga ini perlu dia tinggi. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Sekarang ni baru kita kecilkan skop kita kepada apa yang disebut sebagai masochism, sexual masochism disorder. Jadi sebenarnya apabila kita faham konsep ini, apabila kita juruskan satu bentuk yang kecil, ada orang yang dia suka orang memperlakukan daripada sudut seksual, kita kena bincang benda, dia suka orang sakiti dia. Makin orang sakiti dia rasa lagi macam dia suka lah. Lagi dia suka, lagi dia rasa macam best kan. Ini kadang-kadang dia suka orang sakiti dia, cocok dia, bakar dia kan. Dan mungkin dia akan tertarik dengan orang yang macam tadi macam lagi kena pukul, lagi dia suka. Kita nampak pelik, tapi inilah sebahagian daripada disorder. Okey, ini kita kena faham. Okay, bermula dengan kita faham tadi emosi perlu ketiga-tiga benda ni tinggi. Apabila kalau kita kecilkan kepada perhubungan, orang yang ada ini adalah orang yang disebut sebagai sexual masochism disorder ni. Jadi maknanya maknanya maaf saya sebut mengadakan hubungan dengan pasangan dengan benda-benda demikian. Ini yang pernah banyak kes kita jumpa satu orang yang minta cerai dengan suaminya. Dia kata suami saya terlalu baik. Suami saya terlalu baik. Dia cakap ya. Dia cakap pernah jumpa tak orang yang suami saya baik sangat lah, saya boring lah. Suami saya baik sangat, boring. Pernah jumpa tak orang ni? Tak pernah lah pula proses. Ya Allah. Tak pernah? Okey. Sudah pernah sekalian, kalau ada tolong kongsikan. Pernah jumpa tak orang macam ini? Dan sampai minta cerai tau. Sebab suami dia memang ikutkan aja, tak macam pada dia feminin feminin pula. Maskulin. Pada dia macam alpha, maskulin tu mesti maknanya tunjuk tiga-tiga ni tinggi. Kan? Dan dalam DSM-5, kalau seorang tu telah melangkah kepada ni, kalau ni kita cakap masochism sexual disorder ni, apabila seorang itu berulang kali terangsang dengan ketika melakukan perhubungan tu dengan dihina, dipukul, diikat. Ada orang yang suka, maaf saya sebut, benda ni wujud, maknanya dinajisi pun ada. Maknanya dia suka orang buat dia macam tu. Kan? Na'udzubillah, kita mungkin tak pernah terfikir. Kita sekarang ni kita bincang, ibu-ibu, akak-akak, tolong koreksi diri sendiri. Dah sampaikan benda ini, kalau ada macam itu, maknanya kita boleh jatuh kepada maknanya gangguan kesihatan mental. Sebab maknanya perlu kepada keakuan, cabaran dan kawal itu agak tinggi dari sudut negative way. Kan? Okey, yang pertamanya dia terangsang kepada perhubungan yang dihina, dipukul, diikat ataupun didera. Dia suka. Kan? Yang keduanya, maknanya kegairahan itu ditonjolkan, diterjemahkan dengan khayalan, dorongan yang kuat ataupun tingkah laku. Dia ada khayalan-khayalan itu dan dia suka, maknanya diterjemahkan
dalam bentuk tingkah laku ini. Kan? Dan fantasi ataupun dorongan ini dia mengganggu fungsi tempat kerja, fungsi sosial, dan juga bidang penting yang lain sampai mengganggu hubungan sosial, kebiasaan bila dan wujudnya yang keempatnya selama lebih daripada 6 bulan kalau benda ini berlaku. Jadi seorang itu dia telah mula melangkah kepada gangguan kesihatan mental kalau dia masuk ke arah ke situ tu. Okey, kita fahami dulu maknanya emosi keakuan, emosi kawalan dan emosi cabaran yang tunjuk. Kita tak cerita dulu yang tunjuk, tak kisahlah. Dia nak maki orang ke apa semua dari bahagian dia. Itu kita pernah bincang narkisistik dan sebagainya. Ini orang yang perlu pula. Dia suka macam itu. Jadi sebab itu, kalau kita faham benda ini, sebenarnya kita kena faham kita telah melangkah kepada satu benda yang tidak sihat. Sebab itulah kalau kita lihat 8 rangkaian doa yang Nabi kita Muhammad SAW ajar mengenai kesihatan mental, kesihatan jiwa kita, kesihatan emosi kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Apakah maksud wa qahrir rijal? Akhir sekali, iaitu ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu daripada menjadi orang yang suka terpengaruh dengan pengaruh tidak wajar, paksaan seseorang. Maknanya orang paksa dia suka. Wakahri rijal, jenis yang macam ini. Maknanya jenis emosi perlu 3 ni tinggi. Keakuannya, cabarannya, kawalan, dia suka macam itu. Dan akhirnya boleh bawa kepada negative way. Ini secara maknanya besar konsep dia, cara berfikir dia, dan dia akan bawa kepada bila perhubungan seksual sampai dia suka orang memudaratkan dia dan sebagainya. Dan memang dalam maknanya kes di Malaysia pernah ada kes sampai mati. Kalau saya tak perlu sebutlah kes yang macam mana, mungkin bagi orang-orang lama pernah maknanya kita refleksi balik, satu orang yang maknanya maknanya bekerja dalam maknanya, maaf saya sebut maknanya seks ni, dia suka orang pelakukan demikian sampai akhirnya mungkin orang tu bat terlalu over sampai meninggal dan jadi kes polis satu ketika dahulu sebab dia suka diperlakukan dengan keadaan demikian. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Sekarang ni kita tengok macam mana kita nak ubat kalau kita ni jenis perlu ketiga-tiga emosi itu tinggi. Baca doa ni banyak-banyak. Baca 8 rantaian doa. Jadi boleh naikkan balik mungkin doa ini. Doa ni kita biasa kongsikan untuk orang yang anxiety. Anxiety. Dan juga orang yang depression. Itu bahagian awal. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Tapi bahagian hujung, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada maknanya pengaruh tidak wajar seseorang ataupun paksaan seseorang. Orang paksa, kita ikut negative way dia. So baca doa ni banyak-banyak. Kalau kita sedar, kita je sini. Kalau kita tengok anak kita jenis macam ni, maknanya ajar daripada awal dia doa ini. Sebab itu kan, okey, kadang-kadang hari ni, okey, ini saya bagi contoh. Kita anggap anak kita baik anak saya sangat kan. Dia ikut cakap saya, tak pernah bantah. Dia anak yang baik. Tapi selepas kahwin dia berubah. Dia ikut cakap bini dia, ustaz. Dia tak hirau dah kami. Kan? Kita takrifkan anak kita baik itu sebab apa? Dia ada emosi perlu kawal tinggi. Jadi artinya bapak dia cakap, okey, jangan buat macam ni, dia akan ikut. Jangan macam ni, dia ikut. Mak dia cakap, okey macam ni, dia ikut. Tapi apabila dia telah berkahwin, yang selalu bagi direction adalah isteri dia, maka nanti dia akan lebih cenderung untuk mengikut perkataan isteri dia. Dan kita akan anggap, dulu anak saya baik sangat, ustaz. Tapi sekarang dah berubah, dia ikut cakap bini dia. Kan? Dia bermula daripada situ. Kalau anak kita, berhati-hati kalau kita anggap anak kita baik semata-mata kerana dia sentiasa ikut cakap kita, maknanya emosi perlu kawal dia agak tinggi. Jadi satu hari nanti kalau dia berkahwin, ada orang yang boleh kawal dia feel good tau. Dia feel good rasa dikawal itu. Kan? Dia bukan berubah tak, itulah diri dia. Dan kalau anda kata
fokusnya lebih kecil kepada hubungan seksual yang sampai suka benda-benda memudaratkan diri. Maaf saya sebut, benda ni memang berlaku dalam kajian, orang kencingkan dia pun dia suka. Ini bukan kencing, dia sudah istilah kan. Ini memang betul-betul kan. Ada dia suka macam itu sampai macam penghinaan kan dalam perbuatan sosial. Maksudnya kita telah mula langkah kepada gangguan kesihatan mental itu. So, na'udzubillah, kita bincang pada hari ini biar kita ada ilmu supaya apa amalan yang kita boleh kawal. Dan untuk Asmaul Husna, kan, orang yang macam gini amalkan Asmaul Husna, ya Qahar, ya Jabbar. Ya Qahar, ya Jabbar. Wahai yang maknanya perkasa dan yang maha maknanya mencukupkan. Jabbar, gagah perkasa juga. Ya Qahar, ya Jabbar. Ya Qahar, ya Jabbar. Okey, ibu kakak sekalian, kalau anak kita anggap dia anak yang baik kerana terlalu mengikut sangat, berhati-hati ya. Sebab itu menunjukkan emosi perlu kawan dia tinggi. Mungkin emosi perlu keakuan dia tinggi, emosi perlu cabaran dia tinggi, maka dia mudah umpakah hari rijal tu tadi. Maknanya dia terpengaruh dengan paksaan seseorang. Dia suka, sebenarnya dia feel good untuk itu sebenarnya. Dan kalau kita fokus kecilkan kepada hubungan seksual, maaf saya sebut, kita kongsikan pada hari ini, itulah yang disebut sebagai sexual masochism disorder. Dan mudah-mudahan Allah hindarkan benda ini. Dalam Islam dia ada adab dia. Mana seorang suami ada adab dia, seorang isteri ada adab dia. Tak boleh cerita perhubungan, dan dalam perhubungan kita ada adab kita, saling menghormati. Saling menghormati bukan maknanya maksudnya, dan takrifan menghormati itu adalah takrifan agama. Bukan maksudnya kita suka dibuat demikian, kita pun boleh. Saya suka ini hak peribadi saya. Islam ada garis panduan dia dalam perhubungan itu, dalam ilmu fiqh munakahat. Dalam fiqh munakahat. Sebab itu kadang-kadang ada orang tanya, kita nak ajar anak-anak kita ni sebenarnya macam kesedaran seksual daripada kecil, macam mana biar dia lebih matang. Sebenarnya ajarkan ilmu fiqh munakahat itu. Dan Islam lama dah diajarkan dah. Supaya dia faham apa hubungan yang boleh, apa hubungan yang tak boleh menurut agama. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Maknanya dalam Islam memang kita ada solusinya bagaimana nak mendidik anak-anak kita daripada usia yang bagaimana sebenarnya sesuai untuk belajar tentang perkara ini. Dan kita ada soalan-soalan daripada rakan-rakan kita di FB, di YouTube dan juga di WhatsApp IKIM. Ustaz, kita raikan boleh Ustaz ya, mana yang kita sempat insya-Allah. Pertama daripada Siti Salwati, tanya Ustaz, kata suami jenis yang perlu bantuan untuk buat sesuatu keputusan. Contohnya, bertahun kami share bil air dengan mertua. Bila naik mencanak semacam pun suami buat relax je dan bayar. Puas sahabat kita ni mencadangkan pada suami untuk buat meter sendiri, untuk rumah sendiri. Dia ambil masa lama juga Ustaz. Tapi Alhamdulillah suami telah terima cadangan, tak perlu share lagi, dan baru tahu ada paip pecah sekitar rumah mertua. Itu yang menyebabkan bil melambung. Maknanya ni perkongsian sahabat kita, pengalaman bagaimana suami yang memang jenis perlu untuk dikawal, disuruh Ustaz. Okey, maksudnya kadang-kadang kalau suami kita jadi macam itu, kita kena sedar dan kita tak boleh ambil advantage mentang-mentang suami itu feel good. Bang buat macam ni. Okey. Bang buat macam ni. Disuruh banyak benda. Okey, kita disuruh banyak benda. Jangan take advantage pula kalau orang memang jenis emosi macam itu. So the positive way dia orang yang tak kita panggil, orang yang baik kan. Tapi jangan ambil take advantage dalam perkara itu. Wallahualam. Baik Ustaz, ini macam sahabat kita dah tadi, Mardiah Mar kata kalau dapat suami yang perlu kawal tinggi, isteri rasa sangat-sangat rasa bersalah Ustaz. Sebab kalau cakap baik-baik tak masuk, terpaksa cakap kasar-kasar. Pada tak nak buat macam tu memang kena buat Ustaz. Berdosa ke isteri tu Ustaz? Tertanya-tanya isteri. Okey. Ini benda yang berlaku. Okey, typical. Kita ajar isteri kena cakap baik-baik apa semua. Tapi ada orang yang dia perlu keakuan tinggi. Dia kena cakap dengan tinggi sikit baru dia ikut. Ada orang macam itu tau sebenarnya. Okey, so gini. Okey, kita yang bersama suami, kalau suami itu perlu macam itu, kita tunjukkanlah sesuai. Tapi tetap selalu kena minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada suami. Takut kita terlebih batasan dia. Tapi kadang-kadang kalau tak dicakap, dia macam tu je lah. Macam tu je kan. Tapi kita kena maknanya dia keakuan tinggi ataupun kawal tinggi kan. Ataupun kadang-kadang maksudnya dia suka isteri yang memang isi gagah perkasa kan. Ada orang memang macam tu juga Jadi isi gagah perkasa tu dia rasa selamat kan. Jadi isteri yang nampak dominan.
Padahal orang cakap macam kau ni kena queen control. Sebenarnya tak semua keadaan itu. Ada orang yang feel good untuk dikontrol. Feel good untuk dikontrol. Jadi kalau kita ada suami macam itu, kita buatlah sebaik mungkin, tapi tetap selalu kena minta ampun pada Allah. Ya Allah, kalau aku terlebih, terkasar dan sebagainya. Dan selalu minta maaf dengan suami. Wallahualam. Baik, seterusnya Ustaz di WhatsApp Ikim kita ada soalan daripada Umi dari Kedah Ustaz. Kata bagaimana Ustaz kalau suami sahabat kita ni ketika melakukan hubungan, maaf cakap ini Ustaz, lakukan perkara yang sahabat kita tak suka. Kalau sahabat kita tolak, adakah berdosa sahabat kita ni Ustaz? Okey, kalau berdosa itu menurut pandangan agama, maka kena bertegas lah kan. Minta maaf saya sebut sebab dah ditanya. Contoh katakan ada hubungan-hubungan yang tidak wajar. Sebagai contohnya ketika haid. Okey, ada orang yang orang ni macam-macam pemikiran dia macam-macam. Dia punya imajinasi macam-macam. Dia lagi suka macam itu pun ada. Orang tu macam-macam ketika nifas. Ada orang yang suka melihat orang yang maknanya dia ada hubungan tu rasa sakit. Kerana perempuan ada lelaki tau. Maaf saya sebut kemudian kepada maksudnya kita panggil itu terang, maaf saya sebut hukum dubur kan. Bagi seorang perempuan, minta maaf, itu benda yang Nabi juga larang benda itu. So kalau anda kata dia suka benda macam itu, isteri tak suka, kalau dia punya kacamata pandang agama, kita boleh bertegas untuk tidak melayan suami dalam keadaan demikian. Wallahualam. Baik Ustaz, ada juga sambungan Ustaz. Sahabat kita kongsikan kata adakah kemungkinan perbuatan-perbuatan tak elok ini memang dah wujud dalam diri seorang itu sejak mereka kecil, sejak azali maksudnya Ustaz, ataupun memang dia adalah disebabkan oleh rangsangan yang mereka dapat daripada luar sebagainya yang menyebabkan mereka berkelakuan yang tak sepatutnya Ustaz? Okey, kadang-kadang memang daripada apa yang dibesarkan dan apa pendedahan. Sebab itu cabaran iman akhir zaman ini sangat-sangat berat. Kenapa? Orang mudah melayari benda-benda tak baik walaupun dia duduk seorang-seorang. Dan dia ada imajinasi yang buruk dia. Kan? Maksudnya dia boleh layari. Lepas tu kadang-kadang sekarang ni kan minta supaya Allah lindungi kita tu dan selalu doa lah sebenarnya. Dan dia ada inborn tu lahir-lahir ada macam itu ataupun dia terbentuk macam itu. Maknanya wallahualam itu kena jumpalah dengan pakar-pakar emosi dan jiwa. Boleh tengok kadang-kadang dengan cara dibesarkan. Kadang-kadang cara dibesarkan tu dengan cara yang pendedahan suka tengok benda tak baik, terwujudnya imajinasi yang tak baik tu. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, kita sampai ujung-ujung Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Sangat-sangat bermanfaat walaupun kita rasa macam sensitif Ustaz, tapi rupanya memang perkara tersebut berlaku dan ramai rakan-rakan kita pun setuju dengan Ustaz kata perkara seperti ini perlu ketengahkan supaya kita ada panduan untuk kita mengawal diri dan juga menjauhkan daripada perkara yang berlaku kepada keluarga kita. Ustaz, kita sampai ujung mungkin ada sedikit kesimpulan daripada Ustaz berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Silakan Ustaz. Kakak tuan-tuan muslimat sekalian, apa yang kita bincang pada hari ini adalah sexual masochism disorder. Maksudnya orang yang suka mendapat layanan yang agak kasar, maksudnya lagi kasar tu lagi merangsang dia sebenarnya kan. Okey, kita cerita dulu untuk memahami jiwa manusia macam mana benda ni boleh berlaku. Jadi maknanya manusia ni ada dua dimensi emosi, apa yang dia tunjuk, apa yang dia perlu. Okey. Kalau ikut perbahasan macam contoh penawar hati, kita boleh tengok ada 12 bentuk emosi dan dalam dua dimensi ya. Maknanya dan maknanya kita tasawuf yang lain dah belum bincangkan mengenai hati. Tapi kita bincang 3 daripada 12 itu, iaitu keakuan, kawalan dan juga cabaran ya. Kontrol, challenging dan juga maksudnya significant. Maknanya rasa keakuan dan rasa keakuan. Jadi maknanya ada orang yang tunjuk. Okey, kita tak bincang pada hari ni orang yang tunjuk. Ada orang yang mulutnya rongkang, okey, narcissistic, dia je betul, dia je nak sound orang dan feel good untuk sound orang. Itu kita dah pernah bincang dulu. Ini bila dimensi perlu kepada 3 emosi ni, iaitu keakuan. Dia suka orang marah-marah, maki dia, hina dia. Ada orang macam ini. Kita jangan ingat ada ke? Ada. Kemudian dia suka orang kontrol dia dan juga dia suka orang yang tunjukkan macho, cabaran kat dia kan. So negative way dia akan terpengaruh dengan pengaruh yang tidak wajar atau paksaan seseorang. Ini disebut dalam hadis Nabi, 8 rantai doa ini, wa'uzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi maknanya kalau kita fokus kepada hubungan seksual, maka kita akan nampak maknanya orang yang suka macam ini
berlarutan sehingga 6 bulan, dia daripada kesihatan mental dia akan